survivors COVID-19 perlu ambil vaksin ataupun tidak. Jadi saya bawakan seorang doktor pakar hari ini. Dia pakar kesihatan keluarga, Dr. Amirul Amza, yang bertugas di bawah Kementerian Kesihatan lah, macam saya, Dr. Mala, bertugas di hospital swasta. So saya rasa Dr. Amirul dia lebih well versed, lebih banyak ilmu dan lebih banyak pengetahuan dari segi apakah yang survivors COVID-19 perlu tahu, perlu takuti, perlu risau berkaitan dengan vaksin COVID-19. Okay. Yes, Dr. Amirul Amza. Yes, and okay. So page ni dia benarkan 2 orang sahaja yang boleh add camera. So dia tak boleh 3. Dia macam ada setting lah kot yang kita tak boleh nak ni. So kita sembang satu demi satu. Dr. Amirul, kita tengah tunggu untuk dia masuk. So guys, kepada pesakit yang memang dah seseorang dia memang dah dijangkiti COVID-19. Okay, what happened is that badan dia membina antibody iaitu immunity secara semula jadi. So dia dijangkiti sesuatu jangkitan, dia punya kuman tu masuk dalam badan. Dalam proses apabila dia dalam proses sembuh tu, dia ketika proses sembuh tu, badan akan membina antibody. So antibody yang terbina daripada jangkitan ni ada 2 jenis. Satu kita panggil IgM, antibody memory, lagi satu IgG. Okey, dua-dua ni memang antibody yang kekal agak lama dalam badan kita lah. Yang pertama, IgM ni biasanya dia duduk dalam badan dalam macam daripada 7 hari jangkitan sampai 2 hingga 4 minggu lah maksimum. Itu kita panggil IgM. Yang kedua, IgG. Okey, IgG ni pun dia adalah antibody juga tapi dia duduk lebih lama sedikit dalam badan. Setengah-setengah jangkitan dia boleh duduk dalam badan up to 3 hingga 6 bulan. Setengah-setengah jangkitan dia akan duduk dalam badan lifelong. Contoh yang lifelong ni demam campak, chickenpox. Chickenpox ni okey. Chickenpox ni IgG boleh ada macam lifelong dalam badan. Okey, sama juga macam hepatitis B. Kadang-kadang bila kita dah cukup booster hepatitis B, antibody hepatitis B tu boleh tahan agak lama juga dalam badan sampai macam kita repeat blood test, kita tengok level dia dalam badan, and then kalau dah rendah baru kita akan ambil booster balik. So setengah-setengah antibody ni dia duduk lama juga tau dalam badan. Alright, 2 jenis antibody yang saya sebutkan tadi Okay, 2 jenis antibody yang saya sebutkan tadi. Satu IgG, satu IgM. So timbullah persoalan, kalau dah ada IgG, dah ada IgM, dah ada antibody dalam badan setelah dijangkiti, kenapa doktor masih suruh vaksin? Doktor-doktor ni memang tak ada kerja lain, suka suruh vaksin. Betul tak? So ramai ada persoalan ni dan kami faham, kami doctors frontliners yang berada di industri kesihatan, kami faham kerisauan yang dialami oleh survivor jangkitan COVID-19 ni. Ialah jangkitan tu dah menyerang badan, dah sakit, dah macam-macam trauma go on, dah macam-macam uncertainty, kerisauan dan sebagainya, dah sembuh daripada jangkitan tu. Sekarang ni kena fikir vaksin pula, apa pula, ini pula kan. So it's a little bit difficult kan. So hari ni saya bawakan Dr. Amirul Amza, jaka handsome yang saya janjikan untuk you all semua. Beliau adalah seorang doktor pakar. Saya Dr. MO, Medical Officer. Maksudnya saya tak sambung kepakaran. Dr. Amirul Amza dia pakar kesihatan keluarga. Kita panggil Family Medicine Specialist, masih berkhidmat di bawah KKM. So saya rasa Dr. Amirul lebih banyak berjumpa dengan pesakit yang dah sembuh daripada COVID-19, follow up, rehabilitation dan sebagainya. Dr. Amirul juga bertugas untuk screening dan diagnose COVID-19 daripada awal lagi. So, hi Dr. Amirul. Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua.
Okey, baik. Kena betulkan satu dulu. Saya belum lagi komplit pakar lagi. Saya masih di tahun terakhir pengajian kepakaran. Kan nanti orang kata saya overclaim pula. Tapi Tak apa, still dah betul habis exam macam dah. tapi betul macam Dr. Mala cakap, memang saya terlibat dalam saringan dan juga diagnostik untuk COVID-19, dan juga kita juga terlibat dalam melihat pesakit-pesakit yang dah habis daripada jangkitan COVID tu dan datang kepada kita dengan ada yang datang untuk follow up, ada yang datang untuk kita lihat diorang kena apa tu, kita kena long COVID syndrome. So, Okay. macam saya dengar Dr. Mala cakap tadi, kenapa kita perlu ambil vaksin walaupun kita dah kena jangkitan. Kita kena faham imuniti yang terhasil boleh datang daripada dua perkara lah. Okey, jelas tak saya cakap ni? Hello? Hello? Dengar Hello. tak? Suara masuk ke dalam. Suara masuk ke dalam. Like very far like that. Macam jauh Very sangat. far. Okay dah. Uh, I line okay, problem. time problem eh? Tak apa, Okey, go baik. ahead. Okey, baik. So, bila kita bercakap tentang imuniti, kita ketahui bahawa imuniti ni ada yang imuniti kita dapat daripada jangkitan semula jadi, ada imuniti yang kita dapat daripada vaksinasi. Imuniti yang kita dapat daripada jangkitan semula jadi kadang-kadang tak sama dengan imuniti yang kita dapat daripada vaksin. Contohnya, imuniti yang kita dapat daripada COVID-19 ini, daripada kajian, orang yang dijangkiti oleh COVID-19 ni, imuniti dalam badan dia bertahan selama 90 hari sahaja, iaitu 3 bulan sahaja. Bermakna selepas 3 bulan, ada risiko imuniti tu tak cukup kuat untuk menahan daripada jangkitan COVID-19 seterusnya. Tetapi kalau vaksin pula, walaupun masih lagi dalam kajian, Pfizer terutamanya yang paling awal sekali lah vaksin Pfizer ni, walaupun masih lagi dalam kajian, kajian dia dimulakan pada akhir tahun lepas, yang mana up until now, peserta-peserta kajian yang telah divaksinkan itu masih lagi mempunyai imuniti lah. End of this kajian ni adalah pada tahun 2022, tetapi up till now, lebih kurang 6 bulan daripada permulaan kajian itu, mereka masih lagi ada imuniti. Jadi apabila kita melihat imuniti pada mereka yang mendapat vaksin itu lebih lama berbanding daripada imuniti orang yang naturally infected by COVID ni, disebabkan itu kita masih lagi menyarankan orang yang dah kena infection masih lagi kena ambil vaksin. Sebab memang ada kes di mana walaupun orang tu dah kena COVID, tetapi beberapa bulan selepas itu dia dijangkiti semula. So kita tak nak itu berlaku lah. Betul. Okay. Okay. Macam Dr. Amirul cakap tadi, kita sebenarnya nak halang mereka dapat another jangkitan, betul tak? So, Betul. mengikut pandangan Dr. Amirul and then biological plausibility juga, kalau kena second time, biasanya apa dia punya magnitude dia, apa dia punya kekritikalan dia kalau seorang tu dah kena first time, kategori 2 ke kategori 3, kena lagi sekali. Macam mana tu doktor? Okey, baik. Setakat ini tidak ada mana-mana data yang khusus untuk kajian terhadap jangkitan kali kedua selepas seseorang itu kena jangkitan kali pertama. Malah jangkitan kali kedua ni bukan dia berlaku pada semua orang yang kena COVID-19 ni. Secara teorinya ada saintis yang mengatakan jangkitan kali kedua ini lebih terdedah kepada mereka yang jangkitan kali pertamanya tak serius sangat. Bermakna waktu kali pertama tu dia dah demam biasa, tak dapat jangkitan yang serius. So secara teorinya mereka mengatakan bahawa antibodi yang terhasil pada waktu tersebut tidak cukup kuat untuk menghalang daripada jangkitan kali kedua. Maka jangkitan kali kedua ada kemungkinan yang dia akan kena lebih teruk ataupun ada kemungkinan dia akan kena sama sajalah. Setakat ini memang tak ada data yang menunjukkan bahawa kita boleh kata jangkitan kali kedua akan lagi teruk. Dia tak macam denggi, sebab denggi ni dia ada 4 strain ataupun serotype yang berbeza, yang mana kalau katakan first time kena dia develop antibody, tapi second time kena antibody yang develop untuk first time tu dia tidak boleh menghalang daripada strain lain. Jadi antibody tu macam bunuh virus tu tak habis, menyebabkan badan kita akan berlaku proses
inflamasi yang teruk yang mana boleh menyebabkan fasa-fasa kritikal, menyebabkan kematian dan leakage dan sebagainya lah. Tapi itu kita gelarkan sebagai pathogenic priming lah, pathogenic priming dalam istilah saintifiknya. Tetapi tidak ada bukti lagi bahawa ia berlaku dengan COVID-19 ini. Tapi kita tak bolehlah nak fikir walaupun saya dah first time kena COVID, saya tak perlu vaksin dah sebab kalau kena second time pun mungkin saya akan kena tak teruk. Sebab apa? First time kena COVID tu pun teruk dah. Sebabnya ada orang yang dah kena COVID tu dia tak recover fully even after 1 year. Saya jadi jumpa pesakit yang mana datang jumpa saya, dia kena COVID, masuk ward, ada yang masuk ICU dan discharge. Lepas dia discharge, dia masih lagi sakit sendi. Dia sebelum ni dia suka berlari, sekarang ni dah tak boleh berlari. Dia lari sikit, kaki dia jadi sakit, nafas dia jadi semput. Malah ada yang sangat teruk sampai dia berubah sikap. Yang mana ahli keluarga dia kata sebelum ni dia perangai lain, lepas kena COVID perangai lain. Semua ini kita gelarkan sebagai post-COVID syndrome ataupun long COVID syndrome yang mana berlaku komplikasi kepada pelbagai sistem lah. Ada sistem paru-paru terlibat, sistem otak terlibat yang mana mereka ini menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang lama dan ada yang tak pulih even berbulan-bulan lepas jangkitan yang pertama tu. So, lebih baiklah kita elakkan diri kita daripada kena COVID dan juga walaupun kita vaksin dan walaupun kita terkena COVID selepas vaksin, data kajian menunjukkan sequelae ataupun long COVID syndrome ini dan komplikasi-komplikasi lain adalah lebih rendah berbanding daripada orang yang tidak menerima vaksin. Okey, faham? Faham? Okay, so of course lah Dr. Amirul, kalau orang dah kena jangkitan COVID-19 pun kita daripada medical memang kita suggest untuk vaksin lagi sebab data menunjukkan antibody tu paling lama dia circulate ni, dia ambil average sebenarnya bila macam WHO ataupun CDC keluarkan data, dia memberi kita satu purata sebenarnya. So purata antibody tu duduk dalam badan lebih kurang 90 hari. So ada orang sebenarnya yang 50-60 hari dah hilang, ada orang yang 70-80 tu peak, 90 hari tu adalah purata sebenarnya. Jadi sebab itu saya selalu ingatkan kepada orang yang dah sembuh daripada COVID-19, biasanya 2 minggu. Ya, 2 minggu tu kita expect IgM masih circulate kan Dr. Amirul. So 2 minggu tu okey lah nak peluk-peluk, cium-cium dengan ahli keluarga apa semua should be okay. Tapi selepas 2 minggu bila keluar balik kat luar, jagalah SOP ketat-ketat balik sebab kita risau IgG, antibody yang saya kata, saya terangkan di awal live tadi ya sebelum Dr. Amirul masuk, saya takut IgG anda sendiri sebenarnya agak rendah dan dah hilang. Sebab dia tak sama semua orang sebenarnya. We are talking about purata about 90 days. Okay, so Dr. Amirul, banyak soalan yang kita dah diberi sejak daripada kita post tadi yang kita akan sembang tentang vaksin malam ni. So antara soalan yang paling glamour sekali, Doktor, saya dah kena COVID. Saya ni ex-COVID. Kalau saya ambil first question, saya ex-COVID, saya nak ambil vaksin, berapa lama saya kena tunggu? Macam mana kalau katakan dah kena COVID, berapa lama nak kena tunggu sampai kita boleh ambil vaksin? Okey. Secara teorinya dan kalau katakan kita dah lepas daripada jangkitan tu, kita dah lepas daripada fasa kuarantin, kita boleh ambil terus vaksin tu, tak ada kontraindikasi. Tetapi JKJAV, Kementerian Kesihatan dan juga MOSTI dalam JKJAV menyarankan kita delay pemberian orang yang dah kena COVID tu selama 3 bulan. Sebab apa? Bekalan vaksin adalah terhad. Kita nak make sure semua orang dapat immunity pada waktu yang sama lah. So kalau katakan orang itu dah kena jangkitan COVID, kajian menunjukkan purata antibody yang wujud dalam badan dia boleh bertahan at least secara puratanya 90 hari. Dan jadi kita nak memberikan vaksin yang boleh diambil itu kepada orang lain yang tak kena COVID lagi supaya orang itu turut sama terlindungi. Sebab apa? Sebabnya bekalan kita sekarang ni terhad. Contoh kalau katakan saya kena COVID dengan Dr. Mala tak kena COVID. Kami berdua ni risiko sama dan perlu divaksinkan. Saya mungkin dah dapat immunity daripada jangkitan COVID saya tu. Yang mana mungkin saya boleh bertahan at least selama 3 bulan. Tapi Dr. Mala, dia tak ada antibody daripada jangkitan semula jadi, maka dia perlukan vaksin tu lebih cepat daripada saya. So vaksin itu diberikan dulu kepada Dr. Mala. So saya boleh tunggu at least selepas 3 bulan baru saya dapatkan vaksin saya. Maka ini adalah satu kaedah ataupun strategi JKJAV gunakan untuk memastikan seluruh rakyat Malaysia dapat suntikan secara adil mengikut prioriti dan kepentingan masing-masing. So
teori ataupun kepercayaan yang kalau dah sembuh COVID contohnya dalam 2 minggu ke 3 minggu ke sembuh, lepas tu terus ambil vaksin boleh jadi lagi teruk, lagi memudaratkan, boleh pengsan apa semua tu fakta ke Itu tak auta? benar lah. Itu auta lah sebenarnya. Sebab ada bukti pun yang menunjukkan bahawa macam saya sebut awal-awal tadi ada satu istilah kita panggil pathogenic priming, yang mana antibody yang terhasil daripada natural immunity itu bertindak balas dengan antigen yang kita cucuk dalam vaksin itu. Itu mungkin berlaku untuk vaksin denggi yang mana menyebabkan kematian sebelum inilah di Filipina tu. Tetapi sekarang ni tidak ada kajian, tidak ada bukti pun bahawa pathogenic priming ini berlaku untuk vaksin COVID ini. Faham? Okay. So 3 bulan is the time yang JKJAV decide. Betul tak? So Betul. kita ada soalan daripada grup kita ni. Ada yang memberitahu bahawa some people mereka diberitahu duration 6 bulan. Dan kalau ikutkan daripada komen ni, ada yang kata yang memberi mereka duration kena lewatkan 6 bulan ni adalah daripada industri kesihatan jugalah, doctors dan sebagainya. Pada pendapat saya lah secara peribadi Dr. Amirul, saya rasa mungkin itu doktor itu secara peribadi punya suggestion. Dia Betul. rasa dia punya understanding sebab dia rasa macam IgG ada lagi tak perlu ambil dan sebagainya, dia suggest. Dr. Amirul rasa macam mana? Kalau saya, simple saja sebabnya JKJAV membuat keputusan ini berdasarkan keputusan doktor-doktor pakar yang mana jauh lagi pakar daripada saya sendirilah, yang mana mereka ini adalah pakar-pakar virologi dan pakar epidemiologi, yang mana bila mereka membuat satu keputusan itu mereka timbal tara antara kajian daripada negara lain dan juga data-data yang available bersama juga dengan faktor-faktor seperti bekalan vaksin itu sendiri. Maka 3 bulan tu adalah satu waktu yang optimum untuk balancekan antara keberkesanan natural immunity dan juga procurement ataupun dapatan bekalan vaksin itu sendiri. Jadi kalau katakan kita boleh beri lebih awal, lebih baik kita beri awal. Sebabnya macam Dr. Mala cakap tadi, it's an average. Kita tak tahu, mungkin orang tu tak antibody dia tak cukup tinggi dan less than 3 months pun dia dah boleh dijangkiti lagi lah. Sebab itu seawal yang boleh kita beri, tapi disebabkan bekalan kita terhad, maka JKJAV menyarankan delay at least 3 bulan lah. Delaying more than 3 months, it could pose a threat ataupun akan menyebabkan risiko kepada orang individu tersebut. Sebab apa? Takut antibody dia sebenarnya dah habis, nanti dia akan rasa, kita panggil sense false security ataupun dia rasa complacent. Dia rasa macam badan dia masih ada antibody tapi sebenarnya dia tak ada lagi. So kita tak nak benda tu berlaku, maka kita beri lebih awal. So saranan saya ikut apa yang JKJAV sarankan, 3 bulan. Okay, faham. Clear, crystal clear orang putih kata. Okay, so kawan-kawan yang online hari ni, kepada semua tim Celotek Dr. Mala ataupun siapa-siapa sahaja survivor jangkitan COVID-19 di luar sana, kalau anda dapat appointment sebelum memang panggilan anda untuk divaksin, contohnya 1.5 bulan, 2 bulan lepas anda dipanggil, anda dah survive daripada COVID, anda dipanggil untuk vaksin, sepatutnya tak payah was-was, memang rezeki anda untuk dapatkan lebih awal. Contohnya frontliner, penjawat awam ataupun company kamu memang yang bukannya yang kerja dekat hospital je tau, frontliner abang-abang police traffic, food food delivery services, all these are also frontliners. So kalau you all dapat lebih awal, kalau you all dengar apa yang Dr. Amirul dan Dr. Mala dah terangkan, sebenarnya tak salah pun kamu nak ambil lebih awal daripada 3 bulan ataupun 6 bulan nombor-nombor yang disebut itu. Tapi kalau takut sangat, risau sangat, tak boleh tidur malam, then saya rasa 3 bulan is a good number. 3 bulan, 90 hari, nombor yang sesuai. Kalau ambil nombor ekor pun biasanya nombor 9, nombor 3 ni selalu kena. So I think that's a good figure untuk you all rely dan ingat. Saya rasa 6 bulan tu terlampau lambat. Kalau beranak tu dah meniarap dah anak dah. So 6 bulan is very very late. Kita takut dengan keadaan pandemik sekarang, ada variant of concern, ada macam-macam mutated variant dan sebagainya. Saya secara peribadi walaupun tak ada data, tak ada studies, tak ada apa-apa, saya secara peribadi takut sangat COVID-19 survivor kena second infection dekat Malaysia ni. Sebab bila saya berfikir secara logik dari segi fisiologi, dari segi anatomi, saya risau lebih banyak sel-sel yang terkesan, lebih banyak scarring yang berlaku kepada organ-organ dalaman, contohnya paru-paru, buah pinggang, sel-sel dan sebagainya. So
penat lah badan, orang kata kan sekali kena denggi nak baik pun sebulan orang cakap. Kalau kena COVID nak baik 3 bulan. Kalau kena second time, saya tak tahulah nak cakap apa. So saya rasa kepentingan, the necessity is there. Perlu ambil atau tidak? Perlu. Okay, so we're gonna go into ketakutan. Dah tahu kena ambil tapi takut. All the hesitances, macam mana nak menjawab kepada kaum keluarga, kawan-kawan dalam WhatsApp yang kau nak ambil vaksin ke? Kau biar benar babe. You know that kind of question. So okay, we're gonna jump into that. Actually malam ni Sis Norzat, iaitu dia seorang sukarelawan dekat Pusat Pemberian Vaksinasi, dia sepatutnya jadi moderator. Tapi dekat page Roti Dr. Mala ni, dia tak boleh nak invite the third camera. Dia boleh 2 je. Sebab tu tadi Dr. Amirul tak boleh masuk. Dia boleh maksimum 2 saja. So Sis Norzat backstage lah hari ni. Hopefully saya boleh jemput Norzat another day untuk dia bersembang dengan kita. So hari ni saya jadi moderator, Dr. Amirul jadi pakar yang bercakap.